وكلوا عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam Abu Isa Thawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'asrar masyayikhina fi daraini amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Fadil Syekh Ahmad Salim bin Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, seluruh tuan-tuan perempuan mukminin mukminat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kelas yang lepas kita dah baca satu hadis dan juga kita dah berikan penerangan berkaitan dengan sembahyang duha. Sembahyang duha, bab sembahyang duha, muka surat apa? Muka surat 223. 223 buku terjemahan. Kita dah cerita dah berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurang sembahyang duha itu ialah 2 rakaat. Paling banyak sembahyang duha ialah 12 rakaat. Namun pendapat yang paling afdal ialah sebanyak 8 rakaat sembahyang duha. Juga kita dah ceritakan tentang perbezaan antara sembahyang duha dan juga sembahyang isyraq. Adakah sama ataupun adakah berlainan? Maka itu berbeza dengan mengikut pandangan Imam Ramli dan juga pandangan Imam Ibn Hajar. Dan juga kita dah cerita juga tentang waktu duha masuk bila, habis bila, dan juga beberapa kelebihan-kelebihan yang lain. Malam ni kita sambung pada hadis kedua daripada bab solat duha insya-Allah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Syama'il Muhammadiyah rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fi darain. Naqra'u 'ala syekhina ustadzina wa hafizallahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fi darain. Bab 41. Babu salatud duha. Bab yang menceritakan tentang solat duha. Hadis yang ke-290. Qala haddatsana Muhammadun ibnu al-Musanna qala haddatsana Hakim ibnu Muawiyah az-Ziyadi qala haddatsana Ziyad ibnu Ubaidillah ibnu Ar-Rabi' az-Ziyadi an Humaid at-Tawil an Anas ibnu Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli ad-duha 6 raka'at. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حكيم بن معاوية قال حدثنا بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن أبي الرابع الزيادي daripada Humaid At-Tawil daripada Anas bin Malik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat duha 6 rakaat. Satu lagi. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة قد أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis pada malam ni riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Satu riwayat daripada Anas menceritakan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang duha sebanyak 6 rakaat. Jadi Sayyidina Anas bin Malik di antara khadam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau memerhatikan tentang sembahyang duha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau meriwayatkan Nabi sembahyang duha ni 6 rakaat. Jadi ini menunjukkan pelbagai riwayat-riwayat yang ada yang mengharuskan untuk kita sembahyang duha sama ada 2 rakaat, 4 rakaat ataupun 6 rakaat ataupun 8 rakaat ataupun boleh ambil 12 rakaat. Jadi riwayat-riwayat ini menunjukkan keharusan untuk kita pilih
jumlah rakaat duha yang boleh kita nak sembahyang. Hadis yang kedua, kita cuba habiskanlah bab sembahyang duha pada malam ni insya-Allah. Hadis yang kedua tentang Sayyidatina Ummu Hani, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan berkenaan dengan Nabi SAW sembahyang duha. Beliau menceritakan bahawasanya ketika mana pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah, iaitu pada tahun 8 Hijriah. Tuan bayangkan, Nabi SAW ini diutus menjadi Rasul pada umur 40-an. Jadi di Fathu Mekah ni pula bila berlaku? Pada tahun 8 Hijriah. Nabi berhijrah berapa? Umur Nabi berapa? 53 tahun. Kan? 53 tahun Nabi start berhijrah. Cuba kira tengok. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 tahun. 59 tahun Nabi SAW masuk ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Jadi nak bagi kita kata di sini, bukanlah Nabi SAW itu apabila sahaja berhijrah ke kota Madinah dapat menjadi negara Islam, kumpulkan kekuatan terus nak serang Mekah, nak buka dak. Nabi duduk di Madinah selama beberapa tahun dulu, perancangan bagaimana nak buka kota Mekah. Jadi perancangan yang begitu rapi sehingga berjayalah kota Mekah ini dibuka. Hasil daripada perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Yang mana kebanyakan para sahabat ketika itu melihat perjanjian Hudaybiyah macam berat sebelah, tak apa nak adil pada pandangan sahabat, terutamanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau ini macam tidak setuju dengan Nabi SAW. Hasil daripada kesabaran tersebut, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di sebalik perjanjian Hudaybiyah yang nampak pada zahirnya macam berat sebelah, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Nabi SAW dengan dibukakan kota Mekah semula. Jadi dapat tawan Madinah, dapat juga buka kota Mekah. Jadi Ummu Hani radhiyallahu taala anha cerita bahawasanya ketika mana pembukaan kota Mekah, baginda Nabi SAW singgah di rumahnya, di rumah Ummu Hani yang merupakan sepupu baginda Nabi SAW. Nabi singgah rumah Ummu Hani, Nabi buat apa? Faqtasalah. Nabi mandi, berehat-rehat dulu. Kan? Jadi di sini kata para ulama, nak masuk Mekah ni sunat kita mandi dahulu. Ini daripada Nabi SAW, daripada Madinah, Nabi singgah rumah Ummu Hani, Nabi buat apa? Faqtasalah. Nabi mandi terlebih dahulu. Jadi macam tu juga kita kan selalu ada flight kadang-kadang Malaysia terus ke Mekah. Boleh kalau nak pergi ke Masjidil Haram terus, tapi afdalnya kalau boleh mandi dahulu. Begitu juga kalau kita ni nak pergi ke Madinah terlebih dahulu. Maka ada orang ni dia tak sabar-sabar lah, lama tak pi, sekali boleh pi, ya Allah, jiwa tu membuat-buat rindu kepada Nabi SAW. Sampai-sampai terus terpa, bahasa Kedah kata terekam. Cepat-cepat nak pergi ke Raudah Asy-Syarifah, nak bagi salam dekat Nabi SAW. Maka di sini ada sebahagian daripada kelompok para sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti mana daripada orang-orang Ansar ataupun daripada Allahumma salli alaihi wasallam, yang mana mereka ni sampai saja di Madinah, masuk bilik, bersihkan diri, mandikan dulu, wangi dahulu, baru ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ulama ambil pengajaran masuk Mekah sunat kita mandi dahulu. Ini bagi orang yang luar Mekah, khususnya luar daripada tanah haram, nak masuk ke tanah haram. Adapun bagi mereka yang duduk dalam kawasan Mekah, tak mengapalah. Jadi satu. Kemudian lepas mana Nabi mandi, fasabbaha 8 rakaat. Fasabbaha di sini kalau kita tengok terjemah tu, Nabi SAW sembahyang 8 rakaat. Sembahyang apa ni? Sembahyang duha. Jadi Nabi buka Mekah, buka kota Mekah ni, tu panggil fath. Kita tak panggil tawan. Sayyidina Umar Al-Khattab Fathu Syam, pembukaan kota Syam. Tak panggil kita tawan. Baik Islam ni dia bukan tawan. Islam ni buka peluasan, bagi luas. Nabi masuk, kemudian Nabi sembahyang duha 8 rakaat. Maka ini pula riwayat daripada Sayyidatina Ummu Hani, Nabi SAW sembahyang duha sebanyak 8 rakaat. Dan ini merupakan yang paling banyak dan juga yang paling afdal, mengikut pendapat yang muktamad. Pendapat muktamad dalam mazhab kita, sembahyang duha yang paling banyak berapa? 8. Dan paling afdal. 12 tu
ada pandangan tetapi bukan yang paling afdal, bukan yang muktamad. Kan? Jadi kata Sayyidatina Ummu Hani, aku tengok Nabi SAW ni solat akhafu minha. Kan? Ma ra'aitu, aku tidak tengok Nabi SAW solat yang lebih ringan daripadanya. Maksudnya apa? Nabi sembahyang duha ni, Nabi sembahyang panjang ke Nabi sembahyang pendek? Riwayat Ummu Hani ni. Tu, ma ra'aituhu. Aku tak pernah tengok Nabi SAW sembahyang yang ringkas daripada sebelum ni lah. Maksud di sini Sayyidatina Ummu Hani nak cerita apa? Nabi SAW ni sembahyang duha. Ketika yang aku tengok sebab kata Ummu Hani, Nabi sembahyang duha ni panjang. Bukan sembahyang ringkas-ringkas tak. Tetap juga Nabi baca panjang walaupun sembahyang duha. Maka ulama bincang, duha ni kita nak baca apa? Kan? Jadi kalau ikut pandangan Imam Ibn Hajar, suruh baca surah Wasyam wa duhaha. Rakaat kedua wadduha wal laili iza sajah. Ada satu lagi pandangan baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian baca lagi Wasyam wa duhaha. Jadi walaupun Nabi SAW ni tuan-tuan letih daripada Mekah, buka kota Mekah, daripada Madinah, buka kota Mekah, mandi, sembahyang duha 8 rakaat. Ini nak bagi kita kata apa? Ibadah Nabi SAW ni tak luntur walaupun ketika mana musafir. Sebahagian daripada kita ni Allah musafir tu lah tinggal habis semua. Qabliyah tinggal, ba'diyah tinggal, duha pun tinggal, witir pun nak buat 3, buat 1 je. Tu pun nasib baik boleh buat 1. Kalau boleh buat setengah, nak buat setengah lah. Tu kebanyakan orang musafir ditinggal habis semua. Jadi Nabi SAW ajarkan kita ni apa? Ajar kita ni semangat. Musafir ke tak musafir ke, ibadah tetap istiqamah. Ghairu annahu kana yutimur ruku' was sujud. Melainkan pada sembahyang duha yang aku tengok tu, kata Ummu Hani, baginda Nabi SAW menyempurnakan ruku', menyempurnakan sujud. Maksudnya apa dia? Sujud macam aku tengok sebelum ni, lama juga. Ruku' pun lama juga. Aku lah nampak Nabi ni letih musafir, sujud baca pendek ke? Tak, sama juga. Ini nak beritahu kata apa? Tengok Nabi SAW ni beribadah, dan datang semangat. Tengok alim ulama beribadah, datang semangat kepada kita. Nah, itu yang kita boleh ambil daripada beberapa fawaid daripada hadis tersebut. Terus qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Kahmasu Ibnu Al-Hasan an Abdullah Ibnu Syaqiq qala qultu li Aisyah akana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli ad-duha qalat la ilaha la illa an yaji'a min maghibih. Qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Kahmas bin Al-Hasan daripada Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Sayyidatina Aisyah menjawab, tidak, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam datang daripada ketiadaannya, iaitu pulang daripada musafir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni pula riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Apabila ditanya adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang duha, Sayyidatina Aisyah jawab apa? Tidak. Tidak di sini maksudnya apa dia? Kena catik sikit. Maksudnya tidak selalu Nabi sembahyang duha. Jadi sehingga tidak selalu ni sehingga menyebabkan ada takut orang umat ini anggap sembahyang duha itu wajib. Jadi Sayyidatina Aisyah bagi kita siap. Di sini Nabi SAW sembahyang duha bukan apa, ada kalanya Nabi tinggal, ada kalanya Nabi buat, dan kebanyakannya Nabi buat. Kenapa Nabi tinggal? Takut umat ini menganggap itu perkara yang wajib. Jadi sebab tu Sayyidatina Aisyah jawab. Kemudian illa an yaji'a min maghibihi, kecuali kalau Nabi SAW balik daripada musafir. Balik daripada musafir, di antara adab kita kalau kita ni balik daripada musafir, jangan balik tengah-tengah malam, kecuali kena bagi tahu dahulu kepada orang ahli rumah kita ni. Itu dalam kitab Minhaj Islam kita dah sebut tu kan. Jangan balik tengah-tengah malam. Zaman dahulu tak ada telefon, kan? Macam mana takut isteri terkejut kan, musafir balik tengah malam suami, maka nak balik tengah malam ni makruh. Sebab zaman dulu tidak ada alat-alat yang boleh menghubungkan secara jarak jauh. Sebab itu makruh. Jadi kalau sekarang ni ada alat telefon dan sebagainya, makruh juga kata para ulama kalau sekiranya balik rumah lewat dah tapi tak beritahu kepada orang isteri rumah. Kan? Tengok-tengok duduk atas katil.
Si suami si isteri pun terkejut. Tadi tak balik lagi, tiba-tiba pukul 3 pagi duduk atas katil. Silap-silap kena dengan isteri tu kan, sebab terkejut. Jadi sunat tu kita beritahu terlebih dahulu. Jadi sebab tu Nabi ni bila ada musafir, Nabi akan sampai selalunya pada waktu duha. Jadi balik musafir, Nabi akan singgah di mana dulu? Nabi akan singgah di masjid dahulu. Ini sunat juga kita buat. Kalau pergi mana-mana, nak balik kampung ke ataupun baru balik daripada mana-mana, sunat sebelum kita singgah rumah, singgah masjid terlebih dahulu. Dan sunnah ini semakin hari semakin ditinggalkan. Kan? Kalau tak boleh masuk dalam masjid, masuk rumah, solat dulu. Dia panggil ada juga solat sunat masuk rumah, solat sunat keluar rumah. Ini di antara sembahyang sunat yang semakin hari semakin ditinggalkan. Kan? Orang kalau letih-letih masuk rumah, landing terus. Lupa dah nak sembahyang. Tapi Nabi SAW ajar, letih bagaimanapun, balik rumah, sebelum sampai rumah, singgah masjid terlebih dahulu. Maka Nabi akan sembahyang duha. Terus قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة daripada Fudail bin Marzuq daripada Atiyah daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sehingga kami berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya sehingga kami akan katakan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan salat duha. Jadi hadis seterusnya ini berkaitan dengan riwayat daripada seorang sahabat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sahabat ni tengok cara ibadah Nabi SAW. Sahabat kata, kami tengok Nabi SAW ni sembahyang, sampailah kami akan mengatakan Nabi tak pernah tinggal sembahyang duha. Nak beritahu kata ni Nabi sembahyang sungguh-sungguh, bukan sembahyang buat syarat, bukan sembahyang laju. Sembahyang tu sempurna rukun, rukuk, sujud, i'tidal, sempurna sungguh. Nabi buat dengan begitu tertib. Dan ada kala pula kami tengok Nabi SAW tinggal sehingga kami mengatakan Nabi tak sembahyang duha ke? Itu bahasa kita macam itulah. Sebab duk perhati Nabi tak sembahyang duha ke? Nak beritahu kata Nabi tinggal, kita sebutkan tadi apa? Takut manusia anggap, sahabat anggap ini Nabi tak pernah tinggal, mesti wajib. Maka ini rahmat kepada umat. Nabi tinggal itu satu perkara yang menjadikan rahmat kepada umat. Takut umat ni berasa berat. Terus baca terjemahan. Habis bab ni insya-Allah. Qala hadatsana Ahmad bin Mani' daripada Hushaim, anba'ana Ubaidah, beliau merupakan ibnu Mu'atib, daripada Ibrahim daripada Saham bin Minjab daripada Qartha al-Dhabi atau daripada Qaza'ah daripada Qartha daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menzalimi solat 4 rakaat ketika tergelincir matahari. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan sentiasa melazimi solat 4 rakaat ini ketika tergelincir matahari. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit akan terbuka ketika tergelincir matahari, ia tidak akan tertutup sehingga solat zuhur didirikan. Aku lebih suka amalanku diangkat pada waktu itu dengan kebaikan. Aku berkata, adakah ada pada setiap rakaat itu bacaan selain Al-Fatihah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Aku berkata, adakah pada setiap rakaat itu salam pemisah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang seterusnya riwayat daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu juga, yang mana menyebutkan bahawasanya Nabi SAW ini sentiasa melazimi 4 rakaat sembahyang sunat. Bila ni? Inda zawalis syamsi, ketika mana tergelincirnya matahari. Ini para sahabat tengok Nabi SAW sentiasa melazimi sembahyang sunat. Apa ni? 4 rakaat sembahyang sunat apa ni?
Maka ulama bincang, apa zawal syamsi ni apa maksud dia? Sama ada sembahyang sunat zawal kita panggil, ataupun misalnya sembahyang sunat zawal, kan? Itu kita catatkan sembahyang sunat zawal. Ataupun adakah yang dimaksudkan di sini dengan sembahyang sunat qabliyah zuhur, rawatib zuhur? Baik, sembahyang sunat zawal ni macam mana? Zawal ni maksudnya sembahyang sunat tergelincir matahari. Sembahyang sunat tergelincir matahari. Itu saya sebut, bila saya ada silap sikit tu, saya kata zawal ni sebelum dekat-dekat nak masuk zuhur. Sebenarnya tidak, dah masuk zuhur dah, batu kita panggil sembahyang sunat zawal. Berapa rakaat ni? Selepas azan zuhur ada. Saya dah betulkan itu ni. Sembahyang sunat zawal ni dia bila masuk waktu zuhur. Jadi lepas saya syarah malam tu ni, saya balik tanyalah guru saya, maka saya kata masuk waktu zuhur baru dikira masuk sembahyang sunat zawal. Jadi boleh kita buat dua. Lepas masuknya waktu zuhur, kita sembahyang sunat zawal dipanggil. Sahaja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat ataupun 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Habis lagi 4 sunat zawal tersebut, rajin lagi sembahyang lagi. Sahaja aku sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling afdal saya kata. Afdal ni yang rajin. Dia buat zawal 4, dia buat qabliyah zuhur 4. Tapi yang jenis tak rajin dia gabung sekali. Jadi yang pilih yang mana tuan-tuan? Ramai yang pilih yang gabung lah. Tak apa, insya-Allah. Alhamdulillah tu tanda buatlah tu. Jadi yang afdalnya asing. Tapi bagi yang tak rajin, gabungkan insya-Allah. Sembahyang sunat sebelum zuhur ni 4 rakaat ni kelebihan dia apa dia? Yang pertama, dia cover balik qiyamul lail yang kita terlepas semalam. Semalam tak bangun qiyamul lail, maka nak cover balik macam mana? Sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Jadi semalam juga sembahyang qiyamul lail, hari ni sembahyang lagi qabliyah zuhur 4 rakaat. Ini fadlullah man yasha. Anugerah Allah boleh bagikan kepada siapa yang Allah Taala suka. Tapi ni kelebihan yang pertama, cover balik qiyamul lail yang semalam. Kelebihan yang kedua, siapa yang sembahyang sunat qabliyah zuhur ni dia, Allahumma salli ala Muhammad, bana lahu baitan fil jannah. Itu qabliyah zuhur. Kalau sembahyang lagi 4 rakaat ba'diyah zuhur, sama macam kelebihan macam sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Itu kalau lepas zuhur 4 rakaat. Jadi kalau hari itu dia main naik syekh, rajin, masya-Allah, sembahyang sunat zawal 4 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Jadi berapa dah? 16 rakaat time tu. Lepas tu tidur 3 jam. Masya-Allah lah. Ni tu main semangat lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah. Syurga tanpa hisap kata Syekh. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kenapa Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tengok Nabi SAW sembahyang zuhur 4 rakaat ni, ataupun sembahyang zawal 4 rakaat, Nabi tak pernah tinggal. Maka dia pun tanya. Dia tanya, qultu ya Rasulullah. Ini kata para ulama sunat, ataupun kita kalau kita ada iskal, keliru. Pasal apa buat macam ni 4 pula? Tanya. Kan? Kadang-kadang orang sembahyang surau, sembahyang Jumaat di surau, lepas tu buat pula qada zuhur. Orang duk pingang-pingang, pasal apa depa ni? Lepas Jumaat sembahyang pula zuhur. Tanya. Jangan dia buat tahu. Maksudnya sebagai ihtiyat, hati-hati. Maka sini Abu Ayyub Ansari tanya, ya Rasulullah, aku tengok Rasulullah Tuhan sentiasa sembahyang 4 rakaat sembahyang sunat zawal. Kenapa? Kata Nabi SAW, inna abwabas sama', sesungguhnya pintu-pintu langit, tuftahu anda zawal syamsi, akan dibukakan ketika mana tergelincirnya matahari. Fala turtaju hatta yusalla zuhru. Tidak akan ditutup pintu langit tersebut selain melainkan setelah mana sembahyang zuhur. Maka aku suka, kata Nabi SAW, untuk yas'adali, untuk diangkat amalanku ini fi tilka sa'ah khairah,
ketika mana waktu ini aku suka diangkat amalan-amalan kebaikan pada waktu sini. Maka di sini ada benda yang menyebabkan pintu langit terbuka. Dalam riwayat yang lain, contoh kita baca apa tu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Seorang sahabat ni baca kuat. Habis baca kuat, lepas main Nabi tanya siapa yang baca tu? Dia pun macam takut-takut. Kemudian Nabi kata apa? Sesungguhnya ajibtulah. Aku kagum dengan ucapan tersebut. Qad futiha abwabus sama'. Telah dibukakan pintu langit. Kita baca tak doa tu? Baca. Apa kelebihan dia? Pintu langit terbuka untuk kita. Masya-Allah. Apa maksud pintu langit terbuka ni? Kena dhabit sikit. Ini maksudnya pintu langit terbuka, di antaranya kata para ulama, doa kita ni akan jadi mustajab. Maka Nabi suka pada waktu tersebut. Doa ni mustajab dan peluang itu terbuka sampailah masanya kita sembahyang zuhur. Jadi selagi mana kita tak sembahyang zuhur, berdoa tu insya-Allah. Maka Nabi suka sembahyang buat amal ibadah pada waktu tersebut kerana akan diangkat amalan tersebut pada waktu tersebut. Jadi sini ulama bincang, adakah yang dimaksudkan yas'ad terangkat tersebut memang amalan itu diangkat oleh Allah Taala naik ke langit sehingga di yubahil malaikah, sehingga para malaikat rasa kagum dengan amalan yang kita buat, ataupun yang dimaksudkan di sini ialah qabul, Allah Taala terima. Dan sebahagian para ulama mengatakan di sini amalan kita ni diangkat, kemudian rahmat Allah Taala mencurah-curah turun. Kerana apa? Waktu ni sukar, tengah-tengah panas, nak semayang pula 4 rakaat. Orang tak biasa buat 2, kita buat 4. Ketika itu bila-bila kita mujahadah diri, rahmat Allah Taala mencurah-curah turun, dan itu peluang cerah bagi mereka untuk dimustajabkan doa. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia buatlah malam ni kita sambung sikit lagi syarah. Di dalam kitab Su'udul Aqwa wa Raf'ul A'mal ila al-Kabir al-Muta'al lil 'Izzati wa Jalal oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini rahimahullahu taala, menyebutkan bahawasanya beliau membahagikan amalan kita ni diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ni ada beberapa keadaan. Antaranya diangkat amalan kita ni seharian, terutamanya waktu subuh dan juga waktu asar. Itu malaikat akan buat shift. Sebab tu diceritakan, orang-orang saleh menceritakan, kalau kami ni selalu buat bersalam-salaman antara lepas subuh lepas asar, kadang-kadang kami salam, bukan salam dah tadi lepas subuh pusing-pusing, rasa macam salam dah tadi. Begitu juga lepas asar, macam salam dah tadi ni. Itu kata para ulama, malaikat akan turun sekali bersalaman. Itu kilah begitu. Jadi itu dia panggil apa? Bid'ah. Bersalam-salaman lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar. Tapi bid'ah ini bukan bid'ah yang diharamkan. Kenapa? Ambil peluang supaya apa? Amalan diangkat pada waktu tersebut, diangkat kepada Allah dalam keadaan kita ni berbuat amal soleh. Lepas sembahyang kita bersalam-salaman juga. Ada lagi amalan yang terus diangkat secara direct. Itu kata pengarang ni sebut, Syekh Abdullah Sirajuddin, ada amalan bahagian yang kedua diangkat secara direct, segera, live, tu juga. Itu bila ni? Ketika mana sembahyang sunat zawal ataupun sembahyang sunat qabliyah zuhur, direct terus diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diangkat secara mingguan, terutamanya disebutkan dalam hadis itu pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Hari Isnin dan juga hari Khamis. Sebab tu Nabi SAW suka berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Kenapa? Amalan tersebut diangkat secara mingguan. Ada amalan diangkat kepada Allah Taala secara tahunan, iaitu ketika mana nisfu Sya'ban. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada benda yang mana menyebabkan amalan soleh kita ni tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benda? Di antaranya kata para ulama, orang-orang yang riak melakukan amalan soleh, maka amalan tersebut tidak akan diangkat, bahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara yang lain lagi, Nabi SAW sebut orang-orang yang tidak diangkatkan salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Orang yang tidak diangkat solat mereka ataupun ibadah mereka walaupun hanya sejengkal daripada kepala, Allah tak terima. Siapa dia? Ada 3 orang. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Pertama, seorang lelaki yang mana mengimamkan makmum, lalu makmum benci kepadanya. Benci di sini bukan disebabkan apa, tapi benci disebabkan daripada sudut syarak. Imam ni laju sangat sembahyang, kami kan nak baca Fatihah pun tak sempat.
imam ni baca panjang sangat sampai kami letih tunggu. Dia makmum tak suka. Jadi bukan tak suka pada sudut peribadi. Ni berkelahi baru ni, tak suka bergaduh. Kan? Bukan sudut peribadi, tapi ikut pada syarak. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saqit. Seorang isteri yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Kan? Wa akhawanu mutasarimani. Dan yang ketiga, penyebab amalan kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dua orang yang bergaduh. Kan? Tak bertegur siapa. Boikot ke sebagainya tu, kita kalau nak marah boleh 3 hari je. Lebih pada tu baik semulalah insya-Allah. Jadi sebab tu Nabi SAW suka sembahyang pada waktu tersebut. Kemudian sahabat tanya, adakah kena baca apa-apa? Nabi kata ya. Selain pada Fatihah, bacalah apa pun. Hal fihi taslimun fasil. Adakah nak kena bahagi ke, nak buat 2 rakaat ke, ataupun nak buat 4 terus? Yang mana ni? Mazhab kita afdalnya buat 4. Buat 2-2. Mazhab Hanafi buat 4 terus. Jadi di sini hal fihi taslimun fasil. Sahabat tanya, adakah di sini ada salam pemisah? Nabi kata tak. Maka ini diambil oleh mazhab Hanafi. Mazhab kita afdalnya buat 2-2. Wallahu subhanahu. Kenapa habis ni? Wallahu subhanahu wa ta'ala syukurlah. Tahu 2 lagi lah. Lewat dah insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Wallahu alam. Minta maaf atas segala kekurangan insya-Allah. Salam pemisah tu buat 2-2 rakaat. Kalau buat 4 terus pun tidak ada masalah dan ada tasyahud awal. Kalau nak buat 4 terus tapi tak mau buat tasyahud awal, boleh tak? Boleh. Tapi tak disunatkan baginya untuk baca surah. Kalau nak buat 4 terus, malah lah ni nak buat 4 terus dan tak mau buat pula tasyahud awal, tak disunatkan baca surah pada 2 rakaat yang pertama. Jadi kalau ada tasyahud awal, sunat baca surah 2 rakaat yang pertama. Itu hukum dia. Benar? Allahu a'lam.